Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat berjumpa kembali dalam channel saya. Pada kali ini saya nak berkongsikan dengan anda salah satu perkara unik yang berlaku di sekitar rumah kita, iaitu sifat daun keladi, yang mana dia kita fahami dia kalis air. Dan pada kali ini saya akan berkongsikan dengan anda beberapa perkara menarik yang berkaitan daun keladi, dan saya juga test daun ini bukan saja dengan air, dengan dua lagi cecair lain, iaitu pertama sekali petrol, yang saya test dengan minyak masak. Jom kita lihat apa yang berlaku. Okey, ini sedikit sudakan video mengenai keladi ya. Oh, silap. Okey, kalau siapa yang tak pernah tengok pokok keladi, yang inilah pokok keladi yang tumbuh liar di kawasan rumah saya. Banyak keladi, dan apa yang kali ini tunjukkan adalah mengenai fenomena berlaku di sekeliling rumah kita, iaitu apabila hujan dah turun, kita dapat lihat air tu kalau dia menitis jatuh atas permukaan, dia akan melur terus tanpa melekat pada permukaan. Okay, yang mungkin ada sedikit masalah pada ni, dan saya tak nak fokus itu, kita fokuskan kepada ni. Contohnya lah apabila air tu mengalir seolah-olah tidak melekat pada daun keladi. Okay, selain daripada itu juga, daun keladi ni kalau tuan-tuan tengok, dia ada banyak manfaat kepada kesihatan. Beberapa carian saya di internet menunjukkan terdapat 600 spesies keladi, dan satu spesies lain ditanam untuk jadi makanan oleh manusia. Okay, pada zaman sekarang, tuan-tuan boleh lihat bahawanya orang gunakan keladi yang pelbagai ni untuk sebagai hiasan tanaman. Sebab ada keladi yang berwarna ungu, ada yang berwarna hijau, dan bentuk pun macam-macam. Sekarang sudah menjadi satu trend untuk tanam pelbagai jenis keladi yang bukannya bentuk macam ni lah, dia bentuk kecil di dalam pasu-pasu kecil. Okay. Ini saya nak tunjukkan. Ini keladi yang saya tanam, kita boleh tanam, yang kita boleh makan. Okay, ini kita tunjukkan lagi sifat air pada daun keladi. Lihat bagaimana bertindak balas, seolah-olah tidak melekat langsung. Memang tidak melekat pun. Okay, di bawah pun kita test, tidak melekat. Okay. Ini menunjukkan bahawasanya benarlah orang tua kata dulu, ibarat menuang air ke daun keladi, maknanya tak lekat. Jadi yang saya nak kongsi kepada anda adalah apakah yang berlaku dan apakah sains yang wujud pada daun keladi ini. Okay, dan adakah ia berkesan kepada minyak ataupun daun petrol? Jom kita tengok. Okay. Ini saya ambil pada daun yang saya potong tadi, daun yang saya tunjuk pada video sebelum tadi. Okay, saya potong, saya letak pada sebagai salah satu je punya stage sajalah, bukannya proper stage. Just nak tunjuk pada tuan semua kesan daripada air, kesan daripada minyak, dan kesan daripada petrol. Ini salah satu eksperimen mudah yang boleh dibuat di rumah. Tapi kalau nak handle minyak masak dengan air tu okey lagi. Tapi kalau petrol tu untuk budak-budak, berhati-hatilah sebab petrol ni dia mudah terbakar. Okey. Ini video ini sekadar untuk itulah, untuk kita terokai alam ni apa yang kita boleh belajar. Banyak sebenarnya yang kita boleh belajar di alam ini kalau kita perhatikan betul-betul. Daun keladi memanglah betul. Okey, ini saya test dengan air. Okey. Banyak pun tengok macam mana. Okey, dia pasti akan mengelak, tapi ini permukaan air dalam keadaan statik. Maknanya membulat, seolah-olah tak nak melekat langsung pada keladi. Okey, ini saya dengan air ya. Okey. Lihat. Dia tak bercampur. Tapi kalau saya tarik dua ni, dia pasti melekat. Okey, ini saya test dengan minyak masak. Okey. Macam ada bentuk dia. Ceng. Okey, ini bentuk dia. Dia tak seperti air, tapi masih lagi wujud bentuk seperti kon ni. Okay, kenapa jadi macam tu? Nanti saya akan cuba kongsikan dengan anda apa yang saya tahu sikit ni. Okay, ini minyak petrol. Cuba anda teka macam mana. Okay. Sikit minyak petrol saya bubuh, langsung tak ada kesan. Terus tersebar luas di atas daun keladi. Apakah yang menyebabkan perkara ini berlaku? Yang seronok untuk kita kongsikan, bahawasanya selama ni kita test dengan bulat, tiba dengan petrol tak bulat. Okay, kenapa jadi macam tu? Okay. Test kali kedua. Okay. Saya tak kali kedua kot. Kali ni
Saya tunggu apa kesan pada daun keladi ni. Okay, tengok. Okay, tak ada langsung air petrol. Dan kita boleh, adakah permukaan ini berubah? Saya test balik dengan meletak titis air. Kita tengok. Masih sama. Tak berubah pun. Maknanya air dengan daun keladi memang bentuk dah macam ni. Dia tak berubah. Tapi kalau petrol, terus berubah. So, apa yang berubah? Ini yang saya nak kongsi kepada anda setelah saya buat sedikit kajian pembacaan di internet. Okey. Okey, ini kalau saya ambil gambar daripada sudut dekat, dua sudut dekat, iaitu daripada air, ini air, okay, ini minyak masak. Okay, apa yang membezakan dua ni adalah kalau daripada segi sains, kita dapati inilah permukaan air ni dia lebih melengkung, manakala permukaan minyak ni dia lebih tirus. Okey, kita buat satu garisan di sini dan kita tengok garisan ni. Sudut ni, garisan sini, sudut sini. Air kalau kita tengok dia punya ni lagi tinggi dan manakala minyak sedikit. Kalau petrol tak ada langsung. Ini daripada gambar ni kita dapat buktikan bahawasanya air ni bersifat hidrofobik. Mana bukan air, daun keladi bersifat hidrofobik, mana dia memang tak, kampung dia memang tak suka betul dengan air. Berbeza dengan minyak. Dengan minyak ni dia ada juga sifat hidrofobik tapi tak begitu ketara berbanding dengan minyak petrol terus hilang. Okey. So kenapa jadi macam tu? Okey. Ini sebab je. Sebab bukan yang anda lihat pada daun keladi tu, dia bukannya licin semata-mata. Ia berbentuk seperti, sebenarnya kalau anda ikut teropong, jangan pakai teropong pula, gunakan mikroskop, permukaan yang terdapat di daun keladi tu, dia tirus dan tajam seperti ini. Semuanya dalam skala nanoscale ataupun skala nano tu lagi kecil. Macam saya nak bayangkan lah. Okay, kalau anda tengok 1 mm tu, 1/1000 daripada 1 mm. Saiz dia itu, maknanya tak dapat dilihat langsung dengan mata kasar. Okey, kenapa daun keladi bersifat sedemikian? Pertama sekali adalah ia untuk menghalang, untuk menghalang kekotoran kepada daun. Okey, kita sedia maklum bahawa daun keladi ini duduk di dalam kawasan-kawasan yang berair. So ada kalanya dia mudah untuk menerima mungkin percikan daripada air yang kekotoran. Jadi salah satu sifat tadi ni, dia cuba yang daun keladi ini adalah dia cuba memang kekotoran yang melekat pada daun dengan menggunakan sifat hidrofobik pada air. Biasanya kekotoran ni dia bercampur dengan air biasanya, tapi kadang-kadang berbeza juga. Tetapi gunanya apabila kekotoran tu melekat pada sini, contohlah saya kotoran tu melekat pada sini kan. Okey, kotoran ni, jadi apabila air lalu dia akan apabila berlakunya hujan ke apa, kotoran ni yang melekat pada ni akan masuk pada air. Biasanya kotoran ni memang mudah melekat pada air, sama kalau kita cuci habuk kat rumah, lebih kurang macam tu, tak semestinya. Jadi salah satu fungsi daun keladi bersifat sedemikian adalah untuk menyerap kotoran. Okey. Apa yang terjadi adalah permukaan satu bahan mempengaruhi tidak balas terhadap benda lain. Okey, ini yang ilmu yang penting untuk kita fahami, bahawasanya daun keladi ni, apa yang kita boleh belajar pada daun keladi ni ialah permukaan satu bahan tu mempengaruhi apa saja yang bertindak balas terhadapnya. Okey, contohnya kalau macam daun keladi ni, kita ambil daun keladi, maknanya air datang dia lagi terus. Okey, kat mana bergunanya aplikasinya? Kalau anda, sebagai contoh, kalau anda buat satu pipe yang memang nak mengalirkan memang hendak mengalirkan air dengan efisien, kita boleh gunakan sifat yang ada pada daun keladi ni untuk dilekatkan kepada pipe ini. Okay. Fungsinya mungkin tidak ketika sekarang, tapi akan datang teknologi mungkin sangat berguna untuk penjimatan air, berguna untuk negara-negara yang air cepat membekukan ataupun dan sebagainya. Yang penting adalah kita tak boleh air melekat pada permukaan tersebut. Bukan itu saja, contohnya lah yang kita boleh guna daripada dia ni adalah kita boleh buat pakaian militeri ke, supaya tak kena air apabila tentera masuk hutan
air kita tak nak je basah, mungkin teknologi boleh gunakan. Dan saya yakin memang dah ada company ataupun syarikat-syarikat luar negara, saintis-saintis dah gunakan teknologi ni untuk dilekatkan pada permukaan yang selalu berjumpa dengan air dan kekotoran. Saya rasa kalau anda Google dekat YouTube pun banyak dah tunjukkan perkara ini. Okey. Apa saya nak kongsikan dengan anda mengenai daun keladi ialah ini adalah teknologi nano atau salah satu teknologi yang wujud pada zaman sekarang yang menjadi buruan para saintis di luar sana. Teknologi nano ni sama seperti saya katakan tadi, bayangkan 1/1000, dan 1000 tu adalah 1 milimeter, memang terlalu kecil. Jadi untuk buat satu permukaan yang kita boleh kontrol dia punya bentuk dalam skala nano mudah. Tetapi kalau anda berjaya buat, banyak manfaatnya. Sebagai contoh, inilah yang seperti yang terdapat daun keladi. Mana Tuhan Allah bagi daun keladi ni adalah salah satu sebab untuk kita berfikir bahawasanya teknologi nano ni boleh berimpak kepada kehidupan manusia kalau kita menggunakan dengan baik. Okey. Sifat antara kegunaannya saya katakan tadi, iaitu sifat sekali air, dan permukaan ini juga mungkin boleh membantu setengah balik mengenjat ni. Macam ni statement ni saya nak cerita sikit mengenai bagaimana petrol tadi boleh menjejak dengan cepat. Okey, sebab petrol ni kalau air, kalau nak sign adalah air ni, H2O ni, dia ada surface tension, mana dia sangat suka untuk membentuk bulat. Maknanya pada permukaan tu sampailah ke tengah ni, dia bertarik, dia akan berbentuk bola. Jadi bila dia jatuh pada permukaan keladi yang tajam, dia tak mudah untuk meresap tepi ni. Okay. Kalau petrol, kalau saya yakin dia punya surface tension tak begitu kuat. Jadi apabila ni daun keladi, daun keladi, apabila dia jatuh biasa dalam keadaan bulat juga, tapi bila jatuh ke sini, dia akan merebak. Dahlah pecah dia punya luas permukaan, dan akan dia mengisikan ruang-ruang dalam ni. Akibatnya apabila luas permukaan ni dah tambah, luas permukaan ni sini kalau saya besarkan, maknanya antara gigi tu, dia bertambah. Bertambahlah dia punya luas permukaan di sini. Oleh kerana dia petrol, saya yakin dia cepat menjejat. Ini bukanlah saya katakan penerangan yang saintifik, ini memudahkan anda faham secara kasar. Kalau saya pergi betul kepada saintifik, nanti dia terlalu susah untuk anda. Jadi secara kasar beginilah. Kalau nak ke detail, anda boleh cari mana-mana jurnal atau paper yang akan terangkan sehingga besar mana, luas, berapa saiz, dan itu saya tak nak cover dalam video ini sebabnya saya target untuk semua, kalau boleh semua orang dapat faham sedikit daripada apa yang saya terangkan. Okey, sebagai penutup. Ini sebagai penutup daripada kes daun keladi tadi. Okey, permukaan bergunung, permukaan bergunung atau permukaan yang tajam, bersaiz, bukan saiz satu ni, saiz satu gunung ni, antara sini sampai sini, yang bersaiz 1 hingga 2 nanometer, menyebabkan ia bersifat kalis air. Sebab apa? Sebab air tak dapat masuk ke bawah ni. Macam cerita dia. Ini saya ambil macam ni. Ini dia punya daun keladi tadi. Ini saya ambil punya, ini air. Apabila air lalu jatuh atas ni, ini air ini air. Ni daun keladi. Jadi apabila air jatuh, permukaan ni akan tarik dia. Jadi apabila dia bergerak, dia mudah, dia tak sampai ke bawah. Berbanding dengan minyak tadi, dengan petrol dia terus ke bawah. Ini menyebabkan permukaan yang berceracak tajam ini menyebabkan ia bersifat kalis air.
perkara kedua yang penting adalah keadaan permukaan apa saja objek mempengaruhi tindak balas dengan bernilai. Ini sangat penting. Kalau anda belajar dalam melibatkan sebagai contoh dalam marine, yang mana ada air laut, kalau flight aeronautik, di mana tidak balas dengan udara. Semua ada kesannya. Nampak kecil tapi ia memberi impak besar kepada desain ataupun anda punya pengiraan. Okey. Sama boleh saya katakan, sekiranya korang dapati dalam penyampaian saya ada banyak kekurangan, saya minta maaf. Kalau siapa yang boleh improvekan. Kalau siapa yang ada lagi baik, tambahlah baik dan kongsikan pada orang ramai. Ilmu bukan untuk disimpan, ilmu untuk disebar dan diamalkan. Sekian saja pengesahan saya, harap membantu korang. Sekian, terima kasih.